Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan lagi secara langsung dalam rancangan bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Dan pada kali ini forum kita diadakan di dataran Plaza Angsana Johor Bahru. Forum kita dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama UDA Holding Berhad, JAKIM dan RTM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menganjurkan forum kita untuk penonton kita. Bukan saja di dataran ini, tetapi yang lebih penting lagi forum penonton kita di rumah yang sedang mengikuti Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung ini. Ya, kita ucapkan ya kepada yang baru menonton, pastikan terus ya setia bersama kami, panggil anak beranak kita, adik-beradik, tonton Forum Perdana Ehwal Islam. Jangan tengok cerita lain. Ya, kepada penonton yang ada di dataran Plaza Angsana ini, apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, pada malam ini kita nak bincangkan satu tajuk, ya, bagaimana nak meningkatkan kehidupan umat Islam ini. Tajuknya ialah sebidang tanah segunung Intan. Ya, nak tahu maksudnya? Kita akan bincangkan sebentar lagi bersama dengan dua tokoh panel kita pada kali ini. Yang paling hampir dengan saya, ya, anak jati negeri Johor, ya, yang berbahagia Datuk Haji Noh Haji Gadut, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk ya. Alhamdulillah, syukurillah. Berapa bidang tanah Datuk ada Datuk? Alhamdulillah. Baik Datuk. Yang penting bukan banyak tapi mencukupi dan pandai membangunkannya. Alhamdulillah Datuk. Baik. Yang di hujung sana ini tidak asing lagi kepada warga ataupun penonton Forum Perdana Ehwal Islam. Yang bahagia Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, panel Syariah Bank Muamalat. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuan rumah yang menganjurkan forum kita pada malam ini. Baik Doktor ya? Alhamdulillah. Ada segunung Intan Datuk? Belum lagi. Tak apa Datuk, cari-cari Datuk, insya-Allah. Ya, umat Islam ini dia kena cari. Harta kena dicari Datuk ya. Dia tak akan datang menggolek. Kita akan bincangkan tajuk ini, ya, sebidang tanah segunung Intan. Kita mulakan dengan Datuk Noh. Datuk, bila kita sebut tentang sebidang tanah segunung Intan, kita nak mengatakan bahawa harta ini, nak mencari harta, ya, soal harta ini merupakan satu perkara yang besar dalam Islam ini. Kita tak boleh biarkan harta itu mengalir kepada orang lain, akhirnya kita tak dapat apa pun. Dan harta ini penting untuk memperjuangkan Islam. Datuk, kalau boleh Datuk mulakan forum kita pada malam ini Datuk. Penting sangatkah harta kepada umat Islam Datuk? Silakan. Terima kasih kepada Profesor Doktor yang telah menanya soalan yang cukup relevan dan penting dihayati dan diketahui oleh semua umat Islam. Kalau kita melihat pada keseluruhan dua daripada rukun Islam, dia menyuruhkan kita kaya. Ada wang, yang pertama zakat dan yang kedua menunaikan haji. Jelas sekali kepada kita. Sebab itu kepentingan harta ini adalah menjadi satu syarat untuk meletakkan ummah, mengangkat martabat agama bangsa itu ke pesada yang lebih tinggi dan dihormati. Sebab itu Sayyidina Ali ada mengingatkan kita dalam ingatannya, walau kana al-faqru rajulan la qataltuhu. Kalaulah sekiranya kemiskinan itu, kemelaratan itu seorang lelaki yang handal, nescaya aku akan penggal batang lehernya. Begitu sekali kemiskinan itu menjadi satu musuh
yang perlu dibasmikan oleh Islam. Dan kita melihat pula apa yang ingatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru an yakuna kufra, bahawa kepakiran, kemiskinan ni mudah tergelincir kepada maksiat, dosa dan kekufuran, menyeleweng akidah dan sebagainya. Sebab itu 3 musuh utama Islam selepas iman, selepas Islam, iaitu a'da'il Islam salasatun: al-jahlu, al-faqru, wal maradu. Musuh utama yang amat membahaya kepada Islam selepas penyelewengan akidah dan sebagainya adalah 3 perkara. Yang pertama, kejahilan, buta huruf. Yang kedua, kemiskinan dan kefakiran. Dan yang ketiga, penyakit. Sesungguhnya dengan ada kekuatan keuangan, kekayaan, 3 musuh Islam ni dapat dibasmikan dan dikurangkan paling tidak dalam masa yang sama. Dengan wang, boleh kita ada anak-anak kita dalam pendidikan, pelajaran, sama ada dalam bidang Islam secara khusus atau Islam secara umum. Yang sudah barang tentulah kemuliaan seseorang itu, seorang bangsa, seorang ummah, negara adalah diukur dari segi intelektualnya, pendidikannya dan kemahirannya. Juga dengan ada keuangan, maka masalah penyakit dapat kita selesaikan. Kita boleh bina hospital-hospital yang dalam konsep wakaf. Mungkin bank muamalat misalnya, dengan alhamdulillah, maka dia akan mewakafkan satu hospital wakaf dari sebab keuangan yang ada pada kita itu. Inilah yang amat penting kepada kita. Oleh sebab itu kita kena ingat bahawa harta ini boleh menghantar kita, boleh membawa kita kepada kemurkaan Allah, boleh membawa kita kecelakaan pada diri kita, dan akhirnya boleh membawa seseorang itu ke neraka Allah. Sekiranya salah penggunaannya, salah infaknya, salah membelanjakan, terutama mereka yang telah diberi amanah dalam bahagian ini. Yang kedua, alhamdulillah, bahawa harta juga, kekayaan juga boleh membawa seseorang itu, menghantar seseorang itu kepada kecintaan Allah, redha Allah, keampunan Allah dan syurga Allah, bila mana dapat digunakan yang terbaik. Sebab itu Nabi mengingatkan kepada kita semua dalam hadis, ta'isa abdud dananir wa ta'isa abdu ad-dirhami atau kamakal, bahawa binasalah, celakalah manusia hamba itu menjadikan harta kekayaan itu, kedudukannya, kuasa pangkatnya itu adalah seolah sebagai Tuhannya, matlamat terakhir. Tetapi alangkah bahagianya hadirin dan hadirat, seseorang itu bila meletakkan hartanya itu untuk jalan redha Allah, akhirnya husnul khatimah. Bukan dia yang bahagia, dirinya, anak keluarga, bangsa, agama dan negara, insya-Allah. Terima kasih. Baik Tok. Tapi kadang-kadang ada orang cakap tu, biar apa-apa asal bergaya. Ini nak macam mana pula tu? Datuk jangan jawab lagi. Nak bagi kepada Dr. Zul. Dr. Zul, tadi Datuk Noh lemparkan persoalan. Bank Muamalat buat wakaf hospital. Saya tak tanya panel syariah. Apa tu Datuk Reda ada kat bawah. Saya nak tanya Dr. Zul soal benda lain. Doktor, bila kita bercakap soal harta ini, dia penting. Doktor ya, dan dia bukan perkara main-main. Kita lihat negara Islam ni macam Mesir. Dia wujud dah ribuan tahun. Tetapi negara Arab ni nampak macam tak pergi ke mana. Negara seperti New Zealand, Australia dan sebagainya berusia lebih kurang 100 lebih tahun je dah.
Tetapi mereka jadi orang hebat dah, harta banyak dan sebagainya. Dr. Zul, di mana silapnya kita dalam konsep bercakap tentang konsep mencari harta ni, Dr. Zul? Semacam dia tengok saya ni, risau saya. Okey, Dr. sila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang saya kasihi pengerusi Profesor Dr. Ridwan, yang saya raikan dan saya kasihi Sahibul Fadilah Datuk Haji Noh bin Haji Gadut, Ashabul Fadilah, Ashabul Samahah, Ashabul Ma'ali, Datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Isu harta adalah isu yang cukup besar. Kalau kita melihat kepada maqasid syariah Islamiah, salah satu maksudnya ialah hifzul mal, supaya kita jaga harta. Dan Al-Imam Sufyanus Tsauri rahimahullahu ta'ala, pada zamannya, zaman tabi'in, beliau pernah mengungkapkan antara lain katanya, al-mal silahun fi zamanina. Harta itu ibarat seperti senjata pada zaman kita. Artinya terlalu penting. Sebab itulah dalam Islam adanya konsep sebagaimana yang disebut tadi, zakat, adanya wakaf, adanya infak, adanya takaful islami dan sebagainya. Maka di situ kita nampak pentingnya harta untuk manusia. Dan harta ini sebagai alat yang boleh melaksanakan banyak perkara dalam hidup. Sebagai contoh, bagaimana keselesaan dalam kehidupan kita. Apabila kita mempunyai sejumlah harta, segala urusan-urusan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tetapi perkara yang penting juga ialah kepastian untuk kita dapatkan rezeki daripada sumber yang halal, sumber yang baik, dan kita gunakan pada tempat yang baik. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik harta terletak pada tangan lelaki yang saleh, kerana dia akan guna infak untuk yang baik. Persoalan yang pengusi tanya tadi sebahagian, kadang-kadang kita tengok umat Islam khususnya secara umum, apa yang berlaku, mereka masih lagi di bawah kedaifan sebahagiannya. Kenapa ini berlaku? Saya teringat apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum diajar oleh baginda supaya mereka ini berusaha mencari rezeki, supaya mereka ini bersungguh-sungguh untuk infak fi sabilillah. Terlalu banyak hadis-hadis yang menunjukkan ke arah itu. Maknanya dalam Islam ada galakan, ada motivasi untuk supaya kita mencari rezeki dan berusaha bersungguh-sungguh. Masalah yang berlaku ialah kadang-kadang kita merasakan bahawa apabila kita ada rezeki sekadar itu sudah memadai. Sedangkan Rasulullah SAW mengajar kepada kita, kalaulah hampir berlaku kiamat, masih ada lagi biji, benih ataupun pohon kayu yang kecil untuk ditanam, maka tanamlah. Seolah-olah mengajar supaya kita berusaha, bertani, bekerja, dan inilah yang dilakukan. Persoalan yang ditanya kadang-kadang ini timbul, macam mana orang Islam, kadang-kadang negeri umat Islam dan sebagainya. Masalah ini berlaku apabila kita nampak banyak unsur-unsur yang membawa ke arah itu. Antaranya tak lain tak bukan di mana jaringan kerjasama antara kita. Antaranya ialah memanfaatkan harta hasil mahsul. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Syahid Hasan Al-Banna.
Dalam kitabnya Majmu' Rasail, antara lain katanya, kita negara yang Allah kurniakan hasil mahsul yang baik, tapi sayang 1000 kali sayang bagaimana berlaku hal ini. Dan kita teringat apa yang dinyatakan oleh Allah, likaila takuna dulatan bainal aghniya, supaya harta itu tidak berkisar pada segulungan sahaja. Seboleh-bolehnya hendaklah diinfakkan kepada keseluruhannya, dijana dan dibangun dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Terima kasih doktor. Macam mana nak cari harta banyak-banyak doktor kalau asyik bergaduh je. Negara-negara Timur Tengah ni asyik berperang aja, asyik bergaduh aja. Yang kita pula kadang-kadang pantang kaya sikit, kahwin satu lagi. Ha, ini masalahnya. Ha, ini kadang-kadang bukan apa, Datuk seorang je Datuk. Ya, Datuk macam nak bercakap, tak apa Datuk, kita tunggu Datuk. Kita berehat seketika, penonton di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Baik saudara, terima kasih kerana terus setia bersama kami. Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung daripada Dataran Plaza Angsana, Johor Bahru. Kita sedang membincangkan tajuk sebidang tanah segunung Intan. Forum yang dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama Udah Holding Berhad, JAKIM dan RTM. Baik, kita sambung lagi perbincangan kita Datuk. Datuk tadi nak mencelah, tapi saya tak boleh bagi Datuk. Sekarang saya nak bagi Datuk seluas-luasnya peluang Datuk. Ya. Kenapa dalam soal ini Datuk? Harta ini merupakan satu perkara besar dan Datuk kan sebutkan tadi. Kalau ada harta kita boleh tolong orang. Kita boleh wakafkan harta kita. Dan banyak benda yang kita boleh buat terhadap umat Islam ini. Tetapi malangnya di kalangan kita Datuk, berharta tetapi tak tahu nak gunakan harta itu Datuk. Kadang-kadang duk mengorat orang selalu. Ini semana nak buang tabiat itu Datuk. Kalau kita melihat bahawa kekayaan bahan mentah sebenarnya Allah longgokkan kepada negara-negara Islam. Kenapa tidak dapat manfaatnya yang lebih hebat? Pertama, kerana masalah ilmu pengetahuan dan perkara semasa itu amat kurang sendiri. Yang kedua, masalah integriti itu sendiri yang banyak dipersoalkan. Yang ketiga, masalah kesetiaan kepada agama, kepada hukum itu. Sebab itu kurang keberkatannya. Umpamanya apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi saya. 1 dirham riba yang digunakan oleh manusia, maka lebih buruk, lebih dahsyat akibahnya 36 kali berzina. Maka ini semua boleh menghakis keberkatan dan sebagainya. Masalah pengurusan, sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajah telah mengingatkan dalam satu ingatannya yang ini bagian manajemen mesti ikut, iaitu benda yang tidak betul, yang salah, apabila diuruskan dengan cara yang betul, profesional, sistematik, maka dia akan mengalahkan benda yang hak dan betul yang tidak diuruskan sepatutnya. Ini jelas sekali. Jadi kalau inilah sebabnya dalam keadaan tidur dalam wang macam Malaysia ni, kalau takdir alhamdulillah, tapi kalau lagi pokok, kalau takdirnya pokok tu benih diletakkan atas meja, dihujankan, lepas seminggu hidup. Begitulah suburnya bahan semua menjadi dan yang Allah sediakan. Maka insya-Allah dengan keadaan yang saya sebutkan tadi, kita di Malaysia bersyukur, tapi kita perkokohkan dan saya ceritakan iaitu umat Islam pada keseluruhannya. Yang akhir sekali, masalah kita berpecah. Wala tanaza'u fatabshal wa tazhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Janganlah kamu berpecah belah, berseteruan, bergaduh, berkelahi, nanti kamu gagal matlamat yang dicapai dan kamu akan hilang maruah, hilang kekuatan kamu, akan akhirnya bahawa meminta serkah dalam negara sendiri, pengemis dalam kampung sendiri,
kalau tidak berhati-hati dalam perkara ini. Amat jelas sekali. Sebab itu Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 61 tak silap saya. Wa ansya'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah jadikan manusia itu daripada bahan-bahan bumi. Allah arahkan khalifah kita manusia untuk memakmurkannya, membangunkannya. Siapa yang membangunkan, dia akan dapat hasilnya. Maka ini amat penting. Panduan-panduan yang telah ditentukan oleh Allah, sama ada dalam Al-Quran, ditentukan oleh baginda Rasulullah, sama ada dalam hadis. Inilah panduan-panduan. Saya yakin dan percaya, kalau ini dapat dilaksanakan, panduan ini dapat dilaksanakan, bahawa walaupun pepatah kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sini, sebenarnya lebih baik negeri sini. Tapi kewajipan kita dalam ayat ini, jadikan hujan batu itu dalam negara sini jadi hujan emas. Inilah tanggungjawab yang kita sebutkan tadi. InsyaAllah kalau ini doktor, hadirin dan hadirat, insyaAllah maka kita akan dibimbing oleh Allah, ada keberkatannya dalam mentadbir, mengurus harta kekayaan itu. Masalahnya sekarang adalah masalah modal insan. Masalah sekarang adalah masalah manusia, bukan masalah bahan. Benda sudah ada, cuma kita untuk mengulinya, untuk menjadikan ia sesuatu yang berguna. Saya yakin dan percaya, alhamdulillah, melalui ilmu pengetahuan yang saya sebutkan tadi, kita di Malaysia khususnya, universiti cukup banyak, sama ada IPTA, IPTS, maka insya-Allah, maka kursus-kursus ke arah yang membangun ini, alhamdulillah sudah ada dan diperbanyakkan. Saya yakin dan percaya, tidak mustahil daripada Universiti Pertahanan akan timbul insan yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Allahu Akbar. Akan timbul manusia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Insya-Allah. Kita ada keyakinan. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Bila kita berazam, kita diatur dengan strategi, Allah akan tunaikan dan kita akan berjaya. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Tapi masalahnya Dr. Zul, kadang-kadang kita bila berharta ni dia jadi tak hidung masin. Dia jadi kedekut. Dia tak mau gunakan hartanya itu untuk jihad fi sabilillah. Tengok bank muamalat pada malam ini. Ini bukan nak bodek ni. Ini nak cerita je. Ya, mana sebuah badan korporat doktor, ya, dah buat untung, dia ada CSR dia, corporate responsibility dia. Ini yang kita nak. Bila ada harta, gunakan, berjuang, ya, untuk jihad fi sabilillah. Doktor tengok macam mana soalan doktor? Saya sebenarnya amat bersetuju dengan apa yang dinyatakan. Harta ini adalah sebagai alat. Sebab itu orang zaman dahulu dinisbahkan kepada Abdullah bin Al-Mubarak, salah seorang ulama yang saleh, selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dunia pada tangan genggaman tangan kuasaku, tapi jangan jadi dunia bertakhta dalam hatiku. Maksudnya ialah, selama mana dunia ini bersifat sebagai alat, maka ia adalah baik. Tetapi apabila dunia menjadi satu matlamat, maka dia akan memusnahkannya. Kenapa? Ketika itulah kita akan menjadi hamba kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebut firman Allah taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ayat ini kebanyakan kita akan memahami maknanya ialah, kalau kita mungkin rempit mati, betul juga tu. Tetapi sebenarnya ayat ini ada cara dan sebab turunnya atau diolah oleh sahabat Rasulullah SAW. Dikatakan bahawa pernah berlaku dalam satu peperangan, seorang lelaki dia geram kat musuh, dia turun seorang-seorang, dia lawan. Lalu orang baca ayat ini. Maka kata salah seorang yang ada, aku tahu
dinisbahkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari bahawa ayat ini bukan turun kerana itu, tapi sebenarnya kerana orang kedekut daripada untuk infak fi sabilillah. Sebab itu dalam Islam kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba gambarkan kelebihan orang yang infak fi sabilillah. Kita baca kisah Abu Dahdah yang derma pada jalan Allah. Nabi sebut Rabiha Abu Dahdah, Rabiha Abu Dahdah, beruntunglah Abu Dahdah. Kita baca sejarah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, beberapa kes peristiwa termasuk dalam peristiwa Tabuk. Dia infak fi sabilillah, maka Rasulullah SAW menyatakan ma darra Uthman ba'da hadzal yaum. Sayyidina Uthman tidak akan dapat mudarat lagi selepas daripada hari ini. Para sahabat radhiyallahu anhum berlumba-lumba mengadu, yang fakir miskin mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur ilal jannah. Orang-orang yang baik, kaya raya ini dapat masuk syurga dengan bergaya sebab dia boleh infak fi sabilillah. Kami tak ada apa. Rasulullah SAW kata tak apa, kamu banyak zikrullah, kamu akan menyamai mereka kecuali mereka juga zikrullah, barulah menang. Artinya Rasulullah SAW menggalakkan umatnya supaya infak, dan disebut dalam sebuah hadis sekalipun statusnya tidaklah kuat, Rasulullah SAW menyatakan al-jannatu darul askhiya. Syurga ini berada pada, merupakan dunia ataupun negeri bagi orang-orang yang dermawan. Sifat macam inilah yang sepatutnya ada pada kita. Apabila kita ada, kita bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, maka aku akan tambah pada kamu. Menariknya bila sebut la azidannakum, wujudnya nun yang dipanggil nunut taukid, maknanya kepastian. Sebab itu dikatakan wa bisyukri tadumun ni'am. Dengan syukur maka nikmat akan berkekalan. Cara bersyukur itu ialah kita menolong sahabat-sahabat kita, umat Islam, kita menolong manusia, kita juga infak fi sabilillah. Kerana apa? Kerana dengan cara ini kita bahagia dunia, bukan sekadar dunia, tapi akan berlangsung sampai akhirat. Kita baca dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah pada hari tak ada lindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, itu arasy. Salah satunya seorang lelaki infak dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tak tahu. Lebihnya hebat. Saya teringat kisah ini, bagaimana penduduk Madinah Al-Munawwarah sentiasa diinfak oleh orang yang tak dikenali. Siapa? Namanya Ali Zainal Abidin, cici Rasulullah SAW. Bila dia meninggal dunia, orang nampak atas bau dia ini hitam. Sifat bau hitam ni kerana pikul barang banyak. Akhirnya bila dia mati, penduduk fakir miskin Madinah baru terasa. Rupa-rupanya dia infak sehingga orang tak tahu pun. Maka disitulah kita nak semangat seperti ini. Kita menolong saudara mara kita, rakan, jiran, taulan dan sebagainya. Kita yakin dan kita percaya wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa menolong hambanya selama mana hambanya menolong saudaranya. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Zul. Datuk Noh, pendek aja soalannya. Mana lebih aula apa tu Datuk? Kalau dia berharta, dia kahwin 2-3 daripada menolong umat Islam di Palestin. Mana lebih Datuk? Kita melihat bahawa Palestin itu adalah tanggungjawab umum dan ia sedang berada dalam keadaan yang amat kritikal, yang perlu dibantu. Maka oleh sebab itu keutamaannya dan pahalanya lebih baik, kerana satu wang sen yang dibelanja, maka itu akan menjadi jariah yang akan berkekalan untuk akhirnya al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu akan Baik Datuk. Ini jawapan yang orang perempuan paling suka malam ini. Ya. Datuk. Sebab itu dalam Facebook Datuk. Saya belum umumkan pun Facebook Datuk. Tapi orang dah banyak berinteraksi dengan kita ini. Ya, dia kata penampilan Datuk Noh malam ni memang best. Oh Datuk. Sebab Datuk menyokong orang perempuan. Ya, kejap lagi saya akan bacakan apa tu Facebook yang telah dikirimkan oleh
para penonton kita sebentar lagi. Tadi saya cuba tekan. Penghabis jumpa juga dah tu. Kita boleh berinteraksi. Cariannya Forum Perdana Ehwal Islam. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah saudara, kita masih lagi bersiaran secara langsung dalam bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam daripada dataran Plaza Angsana Johor Bahru. Forum kita dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama UDA Holding Berhad Jakim dan RTM. Kita sedang membicarakan tentang konsep harta ini atas tajuk sebidang tanah segunung Intan. Baik, saya nak baca Facebook kita selepas ini. Ya, kita nak dengar dulu pandangan daripada penonton yang ada di bawah. Kalau sudah bersedia, saya nak silakan penonton yang saya nampak tadi tu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Abdul Halim bin Abu Bakar dari Ulu Tiram, Johor. Cik Abdul Halim kerja kat mana? Pusat Latihan Tempur Tentera Darat. Alhamdulillah, sama dengan Institut Pertahanan ni ya. Berapa lama dah sebagai anggota tentera? Dah 20 tahun, Doktor. Alhamdulillah. Baik. Banyak harta sekarang ni? Boleh tahan lah, Doktor. Isteri? Isteri baru satu. Alhamdulillah. Kalau banyak esok nak tambah lagi tak? Kalau ada rezeki. Ini soalan jawapan yang orang perempuan marah. Silakan. Sila. Seperti yang sedia kita maklum, harta telah memainkan peranan yang penting dalam membantu kejayaan dan kecemerlangan Islam sejak bermula dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga ke hari ini. Persoalan saya kepada ahli panel ialah, berdasarkan senario semasa, adakah harta mempunyai peranan untuk melonjakkan semula imej Islam di mata dunia pada hari ini? Itu saja persoalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas soalan itu. Kita seronok bila anggota tentera tanya soalan itu. Semangat, Datuk Noh. Ngangguk aja jawab. Sebenarnya itulah sewajarnya dan menjadi satu tanggungjawab amanah tiap-tiap yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terutama dalam keadaan dakwah sekarang yang perlu kepada satu kewangan yang cukup mantap. Dalam peperangan juga, dalam membina keluarga juga. Saya sebutkan pada awal tadi, nak membina, nak membangunkan pendidikan dan pelajaran dengan kewangan, akhirnya membasmikan buta huruf, membasmikan kejahilan, apatah lagi masalah ekonomi. Maka perlu kepada kewangan. InsyaAllah umat Islam umpamanya, kalau semua dah kaya, semua bayar zakat harta, saya yakin dan percaya bahawa umat Islam khusus negeri Malaysia ini boleh membina universiti pendidikan wakaf insya-Allah, atau Majlis Agama Islam punya juga insya-Allah Baitul Mal dan sebagainya. Pendidikan universiti, hospital dan pusat gedung yang utama yang melambangkan syiar kepada Islam. Maka sewajarnya semua berfikir, terutama mereka-mereka yang dalam sekolah, dalam universiti, mesti membuat satu azam dan cita-cita. Kerana mesti cita-cita mencebur dalam perniagaan. Kerana Nabi telah mengingatkan dalam hadis yang bermaksud, 9/10 daripada kekayaan rezeki itu ada pada perniagaan. Kita melihat semua sekali sejarah Nabi-Nabi. Nabi Adam hebat, berjaya dalam pertanian, peternakan. Tengok Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, masalah perkapalan. Nabi Daud, besi-besi dan sebagainya. Ada Nabi masalah percetakan. Maka Nabi Rasulullah hebat sekali
bahawa dia telah terkumpul padanya jiwa dibentuk, dididik daripada awal sekali, iaitu sebagai pengembala kambing, akhirnya berniaga, harta Khadijah, akhirnya insan istimewa, wanita istimewa yang ada harta, ada kedudukan bangsawan dan orangnya cantik walaupun 40 tahun. Nak dibandingkan yang hadir kalah, langsung kalah. Maka dengan kehebatannya, pengurusannya, kejayaannya dan perniagaan, bahawa insan perempuan ini ibaratkan bahawa telaga mencari timah. Kenapa? Kerana kehebatannya dalam perniagaan. Maka saya menyuruh anak-anak yang dalam universiti, jangan hanya untuk bekerja dengan kerajaan. Tanam cita-cita nak menjadikan bahawa kita ini adalah insan yang melaksanakan akhlak dan perniagaan. Rasulullah berniaga adalah ibadah fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Datuk. Ni Plaza Angsana ni pun Datuk, tengok ramai peniaga-peniaga orang Islam ni. Tadi saya beli kasut dapat 10% diskaun. Jadilah bukan? Ya, sekarang kena dapat juga. Ini untung Datuk. Bila ramai umat Islam yang berharta ni berniaga, begitu juga bank muamalat ni. Ramai umat Islam yang menyimpan, melabur di sana bukan? Jadi kita boleh membantu sesama kita. Ini bukan bodek ni, tapi cerita yang sebenarnya kalau kita saling membantu antara satu sama lain. Baik. Tadi yang bertanya lelaki, sekarang ni kita nak tengok pula penanya seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah binti Abu Bakar Ya, Cik Aisyah, daripada mana? daripada Bandar Baru Udah Kerja kat mana? di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah, selama bekerja kat majlis agama ni banyak kumpul harta. Kumpul zakat. Oh. Alhamdulillah kutip zakat Datuk. Tolong orang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dewasa ini, sejak kebelakangan ini, ada di kalangan masyarakat kita, bila sebut harta pusaka, adik-beradik pakat ramai-ramai gaduh-gaduh rebut harta pusaka. Sehingga boleh menyebabkan pertelingkahan dan menyebabkan perceraian antara keluarga. Persoalannya Ustaz, apakah punca yang boleh menyebabkan pertelingkahan dan juga perebutan harta pusaka di antara keluarga ini? Sekian Ustaz. Baik, Cik Aisyah. Bagus soalan tu. Berebut-rebut harta pusaka, Dr. Zul. Silakan. Terima kasih. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebenarnya kalau kita tekuni Al-Quranul Karim, kita akan dapati perkara yang paling banyak diijma'kan berdasarkan kepada nas-nas ialah dalam masalah harta pusaka. Dan harta pusaka ini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebut dengan cara terperinci, menggambarkan bahawa ia adalah isu yang cukup besar. Sebab itulah dalam hal seperti ini bukan berlaku pada zaman sekarang, tapi sudah berlangsungan sejak dahulu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala letak satu persatu, tujuannya supaya sama-sama boleh merasa puas hati dan merasa bergembira dengan keputusan yang Allah bagi. Kenapa ini terjadi? Pertama, datangnya sifat tamak. Tamak ini ta mim ain. Huruf tu orang Arab panggil sebagai huruf mujawwaf, huruf dalam dada. Huruf di mana asalnya dia sifatnya tak pernah kenyang. Kalau kita ikut, maka itulah keadaannya. Yang kedua, kerana mungkin mengambil kesempatan dan menindas adik-adik atau orang daripada keluarga yang tak mampu. Jadi akhirnya kita nampak berlaku hal seperti ini menyebabkan mereka boleh porak-poranda. Oleh kerana itulah sewajarnya ibu bapa memesan kepada anak-anak, adik-adik, abang, kakak dan keseluruhan keluarga hendaklah redha dengan keputusan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Buangkanlah sifat-sifat yang tidak baik, hasad, dengki, dendam, kesumat, tamak, haloba. Pada masa itu kita gantikan dengan sifat, ini saudaraku, biarlah saya beralah
sebagaimana yang disebut sifat ansar dalam Al-Quranul Karim. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sanggup berkorban untuk diri mereka walaupun mereka amat perlu. Jadi dengan sebab itu kita mesti buang segala sifat yang tidak baik. Sebenarnya apabila ibu bapa kita meninggal dunia sebagai contoh, itu adalah sebagai satu titik untuk kita bersatu, bukan untuk kita berpecah. Malang sekali apabila kita hanya mengambil sedikit tanah yang sekangkang ke, harta yang sedikit menjadi perebutan, akhirnya hubungan ukhuwah Islamiah antara kita telah rosak. Kita ingat hadis Nabi SAW yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang masyhur Al-Kabair, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Bahkan diberi satu mileage, orang yang jaga hubungan ini rezeki akan bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yabsutallahu alaihi rizqah wa yunsa lahu fi asarih falyasir rahimah. Siapa yang nak Allah Subhanahu wa taala lempahkan rezeki padanya, Allah panjangkan usianya, maka hendaklah dia sambung silaturahim. Oleh itu, marilah sama-sama kita bermaaf-maafan dan merapatkan hubungan ukhuwah Islamiah, terutamanya antara keluarga dan juga umat Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Zul. Saya akan baca Facebook sebentar lagi, ada soalan yang dihantar Datuk. Datuk sedia je untuk jawab selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Baik saudara, terima kasih kerana terus setia bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung daripada Dataran Plaza Angsana Johor Bahru. Kita sedang membincangkan tajuk ni, harta ini, sebidang tanah segunung Intan, forum yang dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama Udah Holding Berhad, Jakim dan RTM. Teruskan bersama kami, jangan alihkan siaran TV, teruskan bersama TV1. Baik, saya nak bacakan mesej daripada Facebook yang dihantar oleh Nuraini Animi. Dia kata, salam Ustaz, saya nak bertanya, bukankah harta itu cobaan dunia? Ia didatangkan ujian kerana salah seorang sahabat Rasulullah SAW, iaitu Sa'labah, yang menjadi miskin, yang ketika miskin menjadi seorang yang sangat alim, tetapi apabila didatangkan rezeki yang melimpah ruah, dia menjadi manusia yang lalai. Tolong jelaskan Ustaz bagaimana nak menjadikan harta sebagai jambatan ke syurga. Ini Datuk, mula miskin dulu, orang bantu dia, bukan main lagi waraknya. Lepas miskin lupa diri Datuk. Apa cerita ni? Dia dah kaya, dah keluar daripada kemiskinan, lupa diri, tak mau bantu orang lain. Ini macam mana pula Datuk? No, silakan. Allah mengingatkan dalam surah Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Bermaksud, barang siapa yang berpaling engkar kepada hukum Allah, tidak mengikut perintah Allah, Allah akan wujudkan dalam hidupnya tidak ada ketenangan dan keluh kesah dan sebagainya. Kita melihat kisah Sa'labah ini, mulanya orang susah, sehingga kan semayang pun terpaksa balik awal kerana pakaian yang dipakai untuk salat jemaah dengan Rasulullah itu kemudian itu dipakai oleh isterinya. Begitulah daimnya. Tapi bila dimohon kepada Nabi Muhammad untuk mendoakan, maka akhirnya walaupun peringkat awal Nabi macam tidak bersetuju, Nabi bimbang kalau dah lupa nanti akan dah kaya, lupa daratan manusia. Tapi mohon juga, maka Nabi mendoakan, akhirnya dia menjadi orang yang alhamdulillah rezeki yang baik. Pada mulanya, maka dia berjemaah. Akhirnya, pada peringkat bila mana dah kaya, dia lupa tentang ini. Akhir bila datang ayat taubah, ayat zakat, maka dia mengalih dan macam-macam tuduhnya. Inilah manusia, kalau kita dah kaya, ramai yang dekat. Akhirnya ingat tuan-tuan, akhirnya habislah segala-galanya. Dia meninggal zaman Sayyidina Umar, tak silap saya.
Dan satu ini kita kembali satu ayat Al-Qasas ayat 76, Doktor. Bagaimana cerita Qarun? Masya Allah. Kekayaan Qarun, kunci yang menyimpan harta itu terpaksa dipikul oleh sejumlah manusia yang ramai dan kuat serta hebat sekali. Begitulah kekayaannya. Tetapi sombong, bongkak, takabur, tak sadar diri, tak mau bersyukur, maka akhirnya habis dianya, hartanya dan istananya ditelan oleh bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sepatutnya bila ada kekayaan kita bersyukur. Syukur artinya tindak balas baik kepada kebaikan yang diterima oleh seseorang itu. Sama ada daripada Allah atau daripada manusia. Maka lepas menerima nikmat itu, dia lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat dengan ibadah. Lebih dekat dengan segala-galanya. Lebih dekat dengan ingatankan Rasulullah. Lebih dekat dengan ibu bapanya. Lebih dekat dengan ulamanya. Lebih dekat jalan-jalan ke syurga. Ibarat lagi kaya ular menyasar akar tidak akan hilang bisanya. Ibarat padi lagi berisi lagi tunduk. Itulah man tawada'a rafa'ahullah wa man takabara wada'ahullah. Orang yang bertaubat, orang yang tawadhu, Allah akan angkat kehidupannya dunia dan akhirat. Dan orang yang sombong, maka Allah akan hina di dunia dan di Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Datuk Noh. Saya nak baca lagi satu lagi Facebook yang dihantar oleh Liniuk, nama payah nak sebut ni, Liniuk Moyak. Lebih kurang macam itulah. Dia kata, ini cuba baca bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya, saya sudah berkahwin dan ada anak 1 orang. Dari saya mengandung 7 bulan hinggalah saya bersalin. Ini ayat peringkat-ringkah ni. Dan sampai lah sekarang ni umur anak saya 9 bulan dan suami saya tak bersama sudah. Dia jarang balik tengok anak dia, alasan sibuk kerja. Bagi duit untuk belanja anak pun 2 bulan sekali. Dan yang last dia mengirim duit untuk anaknya pada 11/12/2011. Itu pun yang last dia bagi duit start bulan 1. Dia tak kirim duit sampai bulan Lani. Saya nak bercerai dengan dia. Dia tak mau. Dia datang lagi nak jumpa anak. Tapi macam mana saya nak tuntut nafkah saya, nak tuntut harta ni dan anak saya? Kami kahwin kampung dan tak ada surat kahwin. Bingung sudahlah Ustaz gitu. Ada pula ni. Ni Dr. Syul macam mana? Tak, kadang-kadang orang perempuan ni kesian Ustaz. Kahwin tak ada dokumen macam ni, harta tak boleh tuntut. Macam mana nak bela kamu wanita ni soal harta ni, Doktor? Silakan. Terima kasih hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu kita tengok dalam awal perkahwinan, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada suami-suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, muasyarahlah dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala sebut ma'ruf, dia tak sebut RM100, RM100, RM100 sebulan, setahun, dia tak sebut. Bila ma'ruf ni artinya dia sesuai sepanjang masa, sepanjang zaman. Dan di sinilah satu tanggungjawab besar bagi siapa yang nak kahwin. Awal-awal lagi Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita. Rasulullah SAW menyebut, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ulama menyatakan bahawa maksud ba'ah di sini ialah bukan sekadar dia mampu untuk bersama isterinya, tetapi lebih daripada itu dia mempunyai kemampuan dari segi harta benda. Oleh kerana itu, bagi mereka yang seperti ini hendaklah pergi kepada pejabat agama, kepada mahkamah, kepada kaunselor, bincang dengan baik-baik, ikut tanya pandangan apa yang dikemukakan oleh pegawai suluh dan sebagainya, selesaikan dengan baik-baik. Kerana apa? Kerana perkara ini tak boleh dibiarkan begitu. Hak anak ada, hak isteri ada, yang mesti dia tunaikan hak. Pernah satu ketika Abu Darda
Dia bukan tak beri nafkah, tapi sibuk sangat dengan ibadat. Apa yang Salmanul Farisi ajar pada dia supaya beri nafkah juga dan sebagainya. Bila mengadu tentang isteri Abu Darda. Abu Darda merasa tertekan bagi tahu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah dalam hadis yang sahih menyebut, Inna li rabbika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, fa'ti kullazi haqqin haqqa. Tuhanmu ada hak, diri kamu pun ada hak, dan keluarga kamu ada hak. Jadi anak, isteri ada hak dia, wajib kita tunaikan. Kerana apabila kita melakukan pengabaian, amanah ini membawa kepada bencana dalam hidup. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang diceritakan oleh guru kami Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Suhaili. Dia kata, sebenarnya Imam Ghazali rahimahullah bila nak meninggal dunia, dia bagi tahu wasiat kepada murid-murid dia. Dia kata, aku tak tengok dalam hidup ni yang paling payah sekali masalah amanah. Amanahlah yang paling berat sekali yang manusia payah nak tunaikan. Oleh kerana itu, hendaklah diberitahu dengan secara sebaiknya supaya menunaikan hak dan amanah. Bersabarlah, berdoalah kepada Allah, mohonlah taubat kepada Allah, istighfar, dan bertakwalah kepada Allah. Kerana Allah janji, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan padanya jalan keluarnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Zul. Datuk Noh, dah masa kita dah habis tu. Lain kali insya-Allah kalau ada masa. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita Dr. Zul. Terima kasih, insya-Allah kalau ada rezeki nanti kita berjumpa lagi dalam Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Akhirnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ini, harta kita ini bukan milik kita, tetapi adalah milik Allah. Jadi belanjakanlah ke jalan fi sabilillah. Insya-Allah harta kita akan mendapat keberkatan, rezeki kita akan mendapat keberkatan. Betul Datuk ya? Insya-Allah. Terima kasih kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama UDA Holding, Yakim dan RTM kerana sudi menganjur Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih kepada penonton di rumah yang hadir pada malam ini, dan terima kasih yang menghantar mesej melalui laman Facebook. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Saya bagi pihak warga kerja Forum Perdana Ehwal Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.